Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali surah Al-Anfal daripada ayat 50 sampai ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين أهدت منهم ثم ينقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Sambungan ayat yang ke seterusnya daripada surah Al-Anfal. Jadi malam ni qada yang hari itulah hari apa? Hari Sabtu. Sepatutnya malam ni dekat surau Rojaiyah Kampung Baru, surau Jawa kan, tapi surau ni lain macam sikit tuan-tuan. Dia itulah macam nak kata lah, bila surau tu hidup, dia punya roh tu ada, ya.
Walaupun kita biasa ngajar, tapi kita masuk surau tu kita rasa lain. Ar-Rahmah wa Taqwa. At-Taqwa wa Rahmah. Dia tak macam tengah-tengah surau kita masuk tu macam benda, macam masuk alam kubur gitu kan. Tak ada. Jadi tapi korang jangan riak pula lah. Memanglah kan riak. Itulah keberkatan yang Allah Ta'ala bagi pada majlis ilmu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa hal pun surau jauh tu anda dah maklumkan lah Lagipun sebenarnya anda tak apa nak sihat sebenarnya ni. Alasan. Jadi kereta tak boleh jalan jauh pasal jerebu tuan-tuan. Nanti kereta selsema kan. Jadi dia main kawasan Shah Alam je lah. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azab al-hariq. Jikalaulah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iz yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu, ketika dimatikan golongan-golongan yang kafir itu oleh malaikat. Mana malaikat yang matikan diorang ini? Bagaimana cara malaikat membunuh orang kafir dalam perang Badar ini? Yadribuna wujuhahum, para malaikat memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan belakang-belakang mereka, wa dhuku azab al-hariq, dan rasakanlah kamu azab yang membakar. Dalam tafsir disebut, law ayanta ya Muhammad hala tawaffi al-malaikati arwah al-kuffar, kalaulah engkau nampak wahai Muhammad bagaimana dahsyatnya malaikat ni mencabut nyawa orang kafir, tapi Nabi tak nampak benda tu. Ni Allah Ta'ala kata, kalau engkau nampak, la ra'aita amran aziman hailan fadhi'an munkaran, engkau akan melihat benda yang dahsyat, yang menakutkan, yang mengerikan, yang amat dibenci. Bagaimana keadaan malaikat ini memukul orang-orang kafir dalam perang Badar. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Disebutkan dekat sini, ketika orang kafir lari dalam perang Badar ke perang Uhud ke, berlaku pertolongan daripada malaikat ini. Bila orang kafir bila mari ke depan, malaikat pukul orang. Bila orang kafir lari, malaikat kejar. Orang kata apa? Bagi mati sungguh-sungguh. Tak bagi cai, memang dia belasah kau-kau punya. Macam tu. Wa an al-Hasan al-Basri qala rajulun ya Rasulullah inni ra'aitu bi dhahri Abi Jahl mithla syuruki qala dhaka darbul malaikati. Ada seorang lelaki diriwayatkan daripada Hasan al-Basri kata, ya Rasulullah, aku melihat di belakang Abu Jahal macam ada kesan cakaran yang amat teruk dekat belakang Abu Jahal. Apa benda ni ya Rasulullah? Nabi kata, zaka darbul malaikati, inilah kesan pukulan malaikat. Zalika bima qaddamat aydikum, itulah dengan sebab bima qaddamat aydikum, apa yang telah tangan kamu lakukan. Tangan-tangan orang kafir menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila Allah Ta'ala akan sebut dalam surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, Allah kata celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Allah gunakan tangan sebab tangan ni peranan dia banyak. Tangan ni kalau untuk Islam pun banyak peranannya, kalau untuk melawan Islam pun banyak juga peranan dia. Maka Allah kata dalam Al-Quran, tabbat yada, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, wa tab, dan celaka. Dengan sebab tangan ni memang main peranan banyak dalam kehidupan kita. Buat baik pun dengan tangan, buat jahat pun dengan tangan juga. Wa dhalika idh basyaruhum bil azabi wal ghadabi min Allah kama jaa fi hadits al-Barra. Sebagaimana dia kata, orang kafir ni apabila dia nak mati, dalam hadis menceritakan, innamal lakal maut idza jaa al-kafiru inda ihtidarihi fi tilka suratil munkarah. Orang kafir bila nak mati, nak sampai ajal kematian, maka muncul malaikat dengan rupa yang amat buruk. Lalu malaikat berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithatu ila samumin wa hamimin
wa dhillim min yahmum. Keluarlah wahai diri yang kotor, yang busuk, kepada neraka yang amat samum ni amat beracun. Neraka ni amat beracun, wap-wapnya beracun. Kita baru kena jerebu, dah pening kepala kan. Semalam mujur turun hujan, sehari dua kena jerebu ni Syekh. Lemas dalam rumah kan, nak buka tingkap pun tak berani. Buka tingkap bau asap dalam rumah kan. Duduk kat luar nampak redup, keluar-keluar macam berwap-wap panas, tapi redup, tapi berwap panas. Nak kabarnya kuatnya wap asap kebakaran tu, itu baru asap dunia kan. Yang tahap yang bakar ialah kesan daripada kebakaran yang berlaku. Bila nak rasa benda tu kan, mendung, beruap, panas. Terkenang kita yang Quran sebut dalam surah Al-A'raf, macam mana Allah Ta'ala hancurkan kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Allah kata apa dalam Quran? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman fatara fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Allah Ta'ala hantar angin yang berbisa, yang beracun, wap yang amat panas selama sab'a layalin wa thamaniyata ayamin, 7 malam 8 hari tak berhenti, keadaan wap yang amat panas. Lalu matilah kaum ini. Allah kata apa? Fahal tara lahum min baqiyah, ada tak lagi yang masih hidup? Tak ada, mati belaka. Itu azab daripada langit. Ini azab buatan manusia, azab jerebu, azab hutan Sumatera. Betul? Hutan Sumatera terbakar. Kita pun dapatlah berasa nikmat asap ni. Dah lah berasap, tambah pula yang isap okok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab tu orang isap okok, dia tak boleh komen, dia bersyukur, alhamdulillah nikmat asap Allah kan. Sebab dia memang istiqamah dengan asap dia. Sekali turun hujan semalam, bila turun hujan semua hantar belaka gambar. Oh, Shah Alam hujan, Putrajaya pun baru hujan, WhatsApp semua gambar hujan belaka. Macam Afrika Utara dah kita ni tuan-tuan, macam Somalia dah negara kita ni. Padahal negara kita ni khatul istiwa, biasa je turun hujan, tak pelik pun kan. Tapi bila Allah Ta'ala uji kan dengan jerebu, dengan tak bernapasnya, baru turun hujan, Allah kan, seronoknya buka belaka 3 rumah, nak bagi wap-wap dalam rumah ni keluar belaka. Baru atas dunia macam manalah besok wap-wap dalam api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Amin. Jadi malaikat ni tuan-tuan, dia akan sentap roh orang kafir sambil malaikat berkata, ukhruji, keluar engkau, ayatuhan nafsul khabithah, wahai diri yang keji, ila samumin wa hamim, kepada asap beracun, api yang marak. Fatafarraqa fi badanihi, maka roh dalam jasad orang kafir ni tak nak keluar, berlari sana berlari sini, pasal dia tahu dia akan diazab. Fayastakhrijunaha min jasadihi, tetapi malaikat tetap sentap mereka untuk keluar daripada tubuh badan mereka. Lalu Allah berfirman, zuku azabal hariq, rasakan kamu azab yang hariq, yang amat membakar. Waliyazubillah. Allah Ta'ala berfirman, wa anna Allah laysa bizallami lil abid, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala laysa bizallami lil abid, tidak membuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebut dalam hadis kursi, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah kata, wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Mana Allah ni, Allah kan ada sifat apa? Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru, Al-Muntaqimu. Jabbar yang maha sombong, Al-Muntaqimu yang membalas dendam, Al-Mutakabbiru yang maha sombong, action. Tapi Allah tidak ada sifat Az-Zalimu, yang maha zalim, tak ada. Maha zalim ada kat Malaysia je tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan maha zalim. Maka Allah kata, ya ibadi, wahai hambaku,
dengan sifat aku yang banyak, dengan nama aku yang hebat-hebat tu, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu atas diri aku. Allah pun haramkan benda kezaliman. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman ini bainakum muharraman, di antara kamu, di antara manusia, antara anak beranak, antara adik-beradik, antara mak dengan anak, mak dengan suami dengan isteri, pekerja dengan bos, pemerintah dengan masyarakat. Wa ja'altuhu bainakum, aku jadikan perkara ini di antara kamu muharraman, haram. Fala tazalamu, jangan kamu buat perkara yang zalim. Jadi zalim ni perkara yang diharamkan. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru, jangan kamu condong dengan hati, sokong dengan hati, bukan dengan perbuatan, kepada golongan-golongan yang zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu apa yang berlaku di Syria, kezaliman yang di luar batasan pemikiran manusia, tetapi malangnya disokong habis-habisan oleh golongan-golongan Iran, Syiah dan sebagainya. Benda itu memang confirm zalim, ya. Wajib boykot semua produk-produk daripada Iran. Lepas tu adalah Mamat mana marah kan, dia kata aku ni menyekat rezeki orang pasal aku kata jangan beli korma. Aku bukan kata jangan beli korma Yusof Tayyub, aku tak kata pun. Masalahnya kat kotak tu ada made in Iran tu je kan. Kalau dia dapat korma made in Jepun ke, contohlah kan, manalah tahu Jepun keluarkan korma kan, made in Afrika Selatan ke, made in mana-mana, belilah. Tak kira apa nama jenama pun beli, tak ada masalah, ya. Tapi bila made in Iran, kita kena rasa bersimpati kepada umat Islam di Syria, sebagaimana kita boykot produk Israel kan. Ada juga orang ketinggalan zaman pun ada juga dekat Facebook ramai share kan, ustaz ni duk boykot Iran, Starbucks apa cerita? Eleh, boring lah kan. Kau ni hidup zaman bila bro kan, cakap kan habis pahala pula kita kan. Hati malas tu kita, la haula wala quwwata illa billah kan. Daripada mula apa ni Israel menjajah Palestin, kita lancar boykot lama dah dulu kan. Tapi ialah masalah benda Facebook ni mungkin benda baru lagi, orang tak tahu. Jadi diingat kita ni hanya boykot Iran. Israel lama dah, Colgate ke apa kan, boykot lama dah. Apa benda, nama-nama jenama-jenama McDonald dan sebagainya. Ala kulli hal, benda zalim tak boleh kita sokong, walaupun sikit tak boleh kita sokong. Dan Nabi sebut dalam hadis, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu doa orang-orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun Allah akan balas, ya. Allah sebut lagi dalam ayat lain dalam Al-Quran, wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi, di hari akhirat besok orang zalim ini akan gigit tangan dia depan Allah. Takut, ya, menunggu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan kamu yang aku hisab untuk kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati kebaikan dalam amalannya, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira zalika, tapi kalau kita besok di hadapan Allah, ditimbang amalan kita, ditunjukkan amalan kita di hadapan Allah, tengok-tengok tidak baik. Allah cakap awal Allah kata besok dekat padang mahsyar, kalau ditimbang amalan kita, dibentangkan amalan kita kan, buku report card baru naik kan, yang lama tahun lepas punya bulan Syakban ni, dia dah bawa naik satu yang lama, yang baru pula dibawa turun. Sebab tu kita ni alhamdulillah beruntung banyak-banyak lah, syukur pada Allah. Sebab kita orang Islam, kita punya report card ataupun muka surat baru kita ni startnya maghrib. Maghrib ni kita punya report card baru, muka surat yang keseterusnya. Contoh ya, hari ni kita dapat report card baru. Jadi malaikat ni akan mulakan report card ini lepas maghrib. Jadi untung kita punya report card tu cantik kan. A campur A+. Maghrib sembahyang jemaah, sembahyang berjemaah maghrib kan. Korang ni muda ni, ni riak dah tukang. Alhamdulillah, beruntung korang
muda-muda kan yang pergi surau. Cuba tanya pakcik-pakcik sebelah kau yang tua-tua ni, kan, yang pernah melalui zaman-zaman jahiliah kegelapan dulu. Tak nampak surau, tak nampak ni, kan. Apa surau? Apa barang kan, lepak tembok, buat kedai mamak, main carom. Kata macam mana kan, itu zaman mereka. Tapi alhamdulillah, ya, insya-Allah lah, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita ni. Aku pun sama jugalah, bukan banyak sangat pun. Jadi report kad kita ni mula ditulis waktu maghrib. Segala puji bagi Allah, cantik semai jemaah maghrib. Lepas tu duduk pula dengan kuliah ramai-ramai, cantik kan. Lepas tu sampai semai isyak berjemaah, cantik je report kad kau tu. Untung kalau orang yang balik kerja ke ataupun tak ada kerja ke, maghrib mesti dia cek kedai mamak. Kau tengok punya teruk report kad dia kan. Muka surat pertama pukul 7, contohlah pukul 7.30 lepak kedai mamak. Kosong lah, kosong plus kan. Buang tembiat, isap, tambah pula isap rokok sebatang, 2 batang, sekotak, 2 kotak. Campur teh tarik, mengumpat ketupat, tengok awet. Lepas tu tengok wrestling Smackdown, WWF. Lepas tu tengok final, macam-macam lah. Hawla wala quwwata illa billah. Buruk benar mukadimah report card pada mula-mula muka surat pertama ni. Muka surat yang sebelah tu besok ataupun nak masuk subuh. Jadi kita ingat report card kita ni start subuh, tak, maghrib bangun, maghrib start. Supolah macam kita kan, nak tahu besok puasa ke tidak, tengok bulan. Bila nampak anak bulan lepas isyak tu, kita dah kena sembahyang tarawih, maknanya dah masuk 1 Ramadan dah. Satu malam ni 1 Ramadan, bermulanya macam tu. Beruntung, segala puji bagi Allah yang menggerakkan hati kita ni ke rumah-rumah Allah pada waktu maghrib dan waktu-waktu yang seterusnya. Alhamdulillah. Maka Allah kata, besok ke akhirat besok, kalau kau nampak report kau cantik, falyahmadillah, kau pujilah Allah. Tetapi na'udzubillah, wa man wajada ghaira zalika, kalau kita tengok, kita report kad selain daripada tu, maksiat, kemungkaran, dosa, Allah kata apa? Fala yalumanna illa nafsahu, jangan kau nak marah kecuali marah diri sendiri. Kenapa kau tak berubah? Orang lain boleh berubah, kenapa engkau tak nak berubah? Orang lain berusaha pergi surau, pergi masjid, berjemaah, dengar kuliah, baca Quran, bersedekah, buat gitu. Kau kenapa tak buat kerja macam tu? Maka Allah kata fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan kau nak marah, kau jangan nak kata ke orang sipulan kecuali kau kata ke diri kau sendiri. Okey, ini nak kabarnya, hadis nak cerita Allah tak menzalimi kita di padang mahsyar besok. Apa yang kita buat besok berdasarkan apa keputusan di padang mahsyar, berdasarkan amalan kita masa atas dunia. Kadabi ali Fir'aun, seperti perbuatan keluarga Fir'aun. Wallazina min qablihim, dan golongan-golongan yang sebelum daripada Fir'aun. Kafaru bi ayatillah, mereka telah kufur kepada ayat-ayat Allah. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka bi dhunubihim, dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, maha kuat, syadidul iqabi, maha dahsyat azabnya. Waliyazubillah, dahlah kuat, terlalu dahsyat azabnya. Ya, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kita semua ni dijauhkan daripada azab kubur dan azab hari akhirat, insya-Allah. Amin. La haula wala quwwata illa billah. Zalika, demikian itu, demikian kenapa engkau kena azab. Ya, kenapa engkau kena azab? Zalika bi anna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha, Allah tidak mengubah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ala qaumin, ke atas sesuatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nikmat tersebut. Apakah nikmat tersebut? Nikmat iman dan Islam. Kan Allah takkan mengazab sesuatu kaum sehingga Allah Ta'ala menghantar Nabi dan Rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah, kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga kami menghantar Nabi dan Rasul pada mereka.
Ada Nabi, ada Rasul, kan? Tadi ada satu program, lah, muzakarah ilmuan dekat Sungai Buloh. Jadi ada seorang peserta ni, dia kata kalau kita meneliti ayat-ayat Al-Quran dalam surah Yasin, Allah kata innaka laminal mursalin, kan? Cerita pasal Nabi Rasul ni. Sesungguhnya engkau adalah Rasul. Dia kata sepatutnya kalau kita faham ayat ni, kita pun Rasul sebenarnya. Alamak, lain macam bunyi dia ni. Ni payah juga tuan-tuan ni, belajar sendiri-sendiri ni, kan? Bila dia baca, dia faham sendiri tau. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Sesungguhnya engkau laminal mursalin, daripada rasul-rasul. Biar. Padahal innaka tu kepada Rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka ya Muhammad, laminal mursalin, daripada rasul. Dia kata, tuan-tuan semua, kalau kita memahami ayat ni, sesungguhnya kita pun Rasul juga. Alamak, kata bahaya ni, dah macam Syiah dah rupa, kan? Jadi tak boleh lah. Jadi Quran ni tak boleh kita faham seronok kita. Dia kena belajar, kena faham, ya, betul-betul. Kena belajar, kena berguru. Ala kulli hal. Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi, hantar Rasul, bagi nikmat iman, bagi nikmat Islam. Dah dapat dah. Tiba-tiba manusia tu ubah benda-benda tu. Allah tak sesatkan kuasa saja. Allah bagi petunjuk, bagi akal, bagi belaka. Tapi manusia ni degil. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah nikmat yang Allah kurniakan kepada sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah mereka mengubah dengan diri mereka sendiri. Mereka tolak iman, tolak Islam, tolak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ayat ni dalam surah Al-Anfal 53. Ada satu lagi ayat yang sama juga, lebih kurang bunyi dia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sama juga maknanya dengan makna Allah Ta'ala tidak mengubah sesuatu kaum sehingga dia mengubah diri mereka sendiri. Tu maksudnya nikmat yang Allah bagilah, nikmat iman dan Islam. Dari lelok agama, dapat agama, kau tukar buat benda lain. Waliyahzubillah. Kadabi ali Fir'aun, seperti perjalanan, kebiasaan, perbuatan keluarga Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan golongan-golongan yang sebelum daripada mereka. Kazzabu bi ayati rabbihim, mereka membohongi ayat-ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum bi dzunubihim, lalu kami hancurkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun. Wa kullun, dan setiap mereka, kanu zalimin, adalah mereka ini termasuk di kalangan golongan-golongan yang zalim. Yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun hanyalah Asiyah, kan, dan ada seorang lelaki, ana tak ingat namanya apa, tu je. Yang lain semua jam belaka. Dan termasuk bibik Fir'aun nama Masyitah, ya. Bukan yang bekas menteri tu. Ini Masyitah, tukang sikat rebonding anak Fir'aun. Itu je yang beriman. Inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya sejahat-jahat binatang yang melata, indallah, di sisi Allah. Siapa dia? Babi, tenuk, tapik, khinzir, cipan, King Kong? Tak. Inna syarrad dawabi indallah, seburuk-buruk, sejahat-jahat binatang yang melata di sisi Allah, allazina kafaru, orang kafir. Orang kafir ni sejahat-jahat makhluk yang melata di atas muka bumi. Pasal Allah bagi otak, bagi akal, bagi cerdik, bagi belaka, tapi tak gunakan untuk Islam. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Allazina ahadta minhum, mereka-mereka yang berjanji, yang ahadta minhum, yang kau berjanji dengan mereka wahai Muhammad. Summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin, kemudian mereka memungkiri janji. Setiap kali berjanji mungkir, setiap kali janji mungkir. Wahum la yattaqun,
dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa imma tathqafannahum fil harbi, dan apabila engkau menang kepada mereka wahai Muhammad di dalam peperangan, fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Fasharrid bihim, makna di sini dia kata ay ghalliz uqubatahum wa athkhanahum qatlan. Kalau kamu menang lawan orang kafir dalam peperangan, fasharrid bihim, ghalliz uqubatahum, keraskan bala apa ni, hukuman ke atas mereka, wa athkhanahum qatlan, dan bunuh perhabis, jangan ada tawanan-tawanan perang. La'allahum yadhakkarun, semoga mereka mendapat peringatan. Jadi ayat ni ada kaitan dengan ayat yang pernah kita baca, masalah tawanan perang apabila Nabi SAW bincang dengan para sahabat kan, nak buat apa dengan tawanan perang Badar. Ada kata kita ambil wang tebusan, dan ada kata kita bunuh belaka. Allah bersetuju dengan pendapat Umar yang mengatakan bunuh belaka. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, dan jikalau kau takut ada pengkhianatan yang berlaku di antara kaum-kaum tersebut, fambiz ilaihim ala sawa, maka hendaklah engkau batalkan perjanjian mereka. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada golongan-golongan yang melakukan pengkhianatan, yang memungkiri janji. Innallaha la yuhibbul khainin hatta walau fi haqqil kafirin la yuhibbuha aidan. Allah Ta'ala tak suka orang yang mengkhianat. Khianat ni umum tau, sama ada mengkhianati orang Islam pun tak boleh, mengkhianati orang kafir pun tak boleh. Sebab tu kalau kita ingat lagi dalam perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi tak mengkhianati janji. Bila dah buat perjanjian, mana-mana orang Islam yang lari ke Madinah tanpa mendapat keizinan keluarga mereka di Mekah, dalam tempoh waktu ni hendaklah dipulangkan balik ke Mekah. Jadi ada sahabat yang lari daripada Mekah menuju ke Madinah, maka Rasulullah SAW kata balik semula ke Mekah. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, kalau aku balik ke Mekah, aku kena tangkap, aku kena dera, aku kena penjara, bimbang-bimbang aku murtad semula. Nabi kata sabar, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kamu. Dan Nabi kata al-muslimu ala ahdihim, orang Islam ini di atas perjanjian mereka. Walaupun kita berjanji dengan orang kafir, kita jangan mungkir janji ditepati. Bukan dicapati, tapi janji dicapati sebab tiket bas sudah naik mah. Nangislah balik kampung nanti. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Jangan sekali-kali orang kafir menyangka sabaqu, mereka yang terselamat dalam perang Uhud ke perang Badar kan, orang kafir lari balik ke Mekah, innahum la yu'jizun, mereka tidak boleh dikalahkan. Lari lawan-lawan kan, orang lain dah mati kalah, diorang lari balik ke Mekah. Jangan fikir korang lepas, jangan fikir korang selamat. Wa a'iddu lahum, dan persiapkan bagi mereka, mastata'tum min quwwatin, apa yang kau mampu wahai Muhammad daripada kekuatan. Apa ni kekuatan ini? Nabi Allah kata min quwwatin. Okey, dalam hadis Nabi sebut kekuatan ini, Nabi sebut dalam hadis, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Jadi memanah ni satu sukan yang amat bagus, ya. Elok kalau surah At-Taqwa ni buat pasukan memanah. Kan? Jangan kau panah tu imam dah lah. Kan padang kan besar daripada tu kan. Buatlah aktiviti memanah. Okey je. Sebab Nabi kata bagus memanah ni. Ada kekuatan, dia boleh apa kata, memberikan tumpuan, menenangkan hati. Tak percaya try lah kan, memanah. Manah ni payah Syekh, bukan senang. Batu orang dulu punya terror, tengah-tengah bawa kuda boleh memanah kan, tengah-tengah wheelie dengan kuda boleh lagi manah, tepat pula tu. Bukan senang manah ni.
Sebab tu orang yang boleh memanah dengan skill dia memang orang yang kuat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan hendaklah engkau sediakan bagi mereka mastata'tum, apa yang kamu mampu, min quwwatin, daripada kekuatan. Apa yang kita mampu buat untuk kuat, kena buat, kan? Contoh exercise, kena rajin exercise kan. Cakap saya macam lah rajin sangat jogging. Zuhair riak lah kejap ini. Jadi kena rajin lah, jogging ke, pumping ke, kan. Aku dulu masa muda-muda rajin lah. Sekarang dah jadi ustaz ni malas. Baru ni kan anda tak datang masa malam Sabtu. Jadi sekolah kita orang buat rehlah lah untuk budak-budak ni. Kita lama sungguh tak berjalan. Sekali pergi jungle trekking, kau tahu, masuk hutan nak cek air terjun, 5 jam perjalanan. 5 jam perjalanan. Aduh, mati aku, insaf gila rasa, kan. Tak pernah aku buang terbiat berjalan kaki 5 jam, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Rasa-rasa kalau Syekh Fizaman pergi pun boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Letih dok orang gandu kata, kan. Caput terpleot, yelah, naik turun jalan kan, budak-budak tergih-gih kan. Air terjun biasa je, cuma jungle trekking tu, kan, konon-konon adventure lah, suspense macam tu. Padahal biasa je kan, air terjun macam Temple Park. Cuma nak ke sana tu 5 jam. Aduh, fikir mula malas pergi ni. Kalau tak pergi kan nampak sangat pondan, pergi je lah, kan. Balik-balik je salah. Lembek kolai orang kata. Jadi baguslah exercise ni, bagus ya. Nabi suka orang Islam yang kuat. Nabi kata apa? Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah suka daripada orang mukmin yang lembik, yang lemah. Yalah, dulu masa kat Syria, cerita Syria dah sikit dia. Kita kan duduk asrama. Bila duduk asrama ni, kawan dengan budak-budak Chechnya, Rusia tu, Chechnya, Dagestan ni semua geng-geng pejuang lawan dengan Soviet, tentera-tentera Soviet ni. Diorang ni kuat, muda-muda belaka, tapi badan tough belaka. Diorang kalau bergurau dalam asrama tu, kita rasa bergaduh, kita kata bergaduh, tapi bergurau Syekh. Dia punya gurau tu Syekh macam wrestling lah. Berdegung, dia tolak dekat lemari, berdegung. Tahu-tahu berdarah hidung, suka ha. Berdarah hidung tu suka ha. Kan? Border boy lagi berdegung. Patah gigi, ha. Waduh, patah gigi boleh suka Syekh, tak berasa hati. Kita Melayu ke depan, Melayu kan, cakap kat mak nanti kan. Jadi kita ni duduk asrama cak bank kan. Cuma satulah, diorang ni, diorang tak tahu tau. Dia ingat kita ni Cina. Dia tengok kita, dia kata kita Cina. Bila Cina je, Bruce Lee. Aduh, kata mati aku. Ana Bruce Lee dia kata kan. Bruce Lee bro, dia badan besar kan, tapi dia nak juga tengok kita punya skill. Kau kering mana ada skill. Tapi mujurlah, sebelum aku Syria sempat belajar karate do, kejap dengar abang aku kan. Adalah kata-kata menatang apa, kita pun dah lupa dah kan. Jadi bila kita tunjuk kata tu, tahu kata kan, ni kan. Jadi dia kata, waktu dia kata dia ajak fight, mampus aku. Aduh, yang tu kita pun tak berani lah. Kau gila kau main dengan orang. Patah, jangan main lah, na'udzubillah. Itu pisen tengkuk bercantum dengan leher kau tu tak? Ni tengkuk ni bercantum dengan bahu ni. Pendek wah gila. Kita skipping berdiri kan, dia skipping mencangkung kau tu. Macam pernah buat, balik buat tengok. Tak kena buasir tak tahu aku. Dia mencangkung skipping. Power tu mamat ni. Memang ya. Jadi kena belajar. Jadi masa kat asrama tu, masuklah kelas taekwondo kan. Dia punya jurulatih tu orang Albania, badan besar gitu. Masuk latihan pertama adalah kata-kata dia kan. Taekwondo dia panggil lain kan, dia bukan kata. Dia panggil benda kata. Benda tu. Sekali tu coach ni dia dipanggil seorang kawan dia lah. Hari ni dia kata nak mengetes jauh mana kuatnya pernafasan korang. Dia buat apa kau tu? Dia bawa dia punya kawan song, tumbuk perut kita.
Mak kau, aku kata, dia punya kawan badan macam beruang kutub ni ha. Kata mati aku ni. Kan dia kata tarik nafas. Dia datang tumbuk. Kita ni kat sini kan beratur ramai-ramainya. Lepas seorang-seorang kena tumbuk. Ya aku tengok semua rebah dekat kedabah. Aduh. Kata macam mana ni? Sahabat kita. Kena tu Syekh. Aku kata apa kalau aku ada pistol aku tembak kepala dia kat situ juga. Memang aku tembak kepala dia kat tu. Celaka sungguh dia ni. Sakit gila kau tahu. Kita cat bank makan tak cukup. Penumbuk dia berapa kilo. Palapah. Oh tu. Baik. Menyesal tak habis kau tu. Macam nak matilah senang cerita. Aduh, itulah. Konon-kononnya lah nak lawan orang Arab kan. Masuk 2 minggu karate keluar. Tangan bengkak. Aduh. Kena sepak dengan Arab kan, tak pasal. Jadi benda tu kena ada, kekuatan tu kena ada, tapi sekadarnya. Ya, jangan sampai mudarat. Tak boleh kalau kita masuk sukan. Sebab tu boxing ni ada ulama kata haram. Sebab kau pukul muka. Nabi kata ittaqul wajha, ittaqil wajha. Kalau pukul jangan pukul muka. Islam tak benarkan pukul muka. Sebab muka kita ni semua dicipta daripada asal muka Nabi Adam. Ada penghormatan muka ni. Bergaduh macam mana dengan bini pun jangan kau lempang muka bini kau tu. Pukul tempat lain tak apa. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni menyediakan. Mesti ada kekuatan. Buat kan. Orang yang masuk gym, masuk gym. Main silat, masuk silat. Kuda. Jangan bahang pil kuda, sudah kan. Badminton. Mana badminton? Futsal. Main, tak apa, bagus. Wa min ribatil khayli, dan daripada menunggang kuda, turhibuna bihi aduwallahi, yang kamu menakutkan dengannya musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kamu. Jadi antara mastata'tum min quwwatin, sekadar kemampuan kamu tu termasuklah menyediakan alat senjata untuk berperang yang Allah Ta'ala suruh. Zaman Nabi dengan tombak, dengan panah, dengan pedang. Zaman sekarang alat-alat senjata yang canggih-manggih ni mesti ada untuk melawan musuh. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk kamu memberi rasa takut kepada musuh Allah dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan selain daripada musuh-musuh kamu yang kamu tak tahu. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sebut dalam tafsir dia, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, sama ada golongan-golongan munafik, golongan-golongan munafik, ataupun orang-orang yang bukan duduk dekat Mekah, musuh yang berada di luar. Antaranya dikata zaman tu golongan orang-orang Parsi yang beragama Majusi. Ini musuh yang kita tak tahu. Musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Benda ni kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala kata, kau kena juga sediakan kekuatan untuk menghadapi mereka. Allahu ya'lamuhum, dan Allah mengetahui mereka ni, orang-orang munafik ini. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi, dan apa-apa yang kamu infakkan sesuatu daripada kepada jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan dibalas kepada kamu, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Rasulullah SAW sebut masalah kenderaan. Jadi kat sini kuda kan. Jadi kuda ni kenderaan rasmi orang zaman dulu. Kuda, unta. Kalau zaman sekarang motor, kereta. Nabi kata al-khailu thalathatun, kuda ni ada 3 jenis. Makna kenderaan lah. Farasun lirrahman, wa farasun lisyaitan, wa farasun lil insan. Kuda untuk Allah, kuda untuk syaitan, dan kuda untuk manusia. Fa amma farasul rahman, adapun kuda untuk Allah, mana untuk agama ini, falladhi yurbitu fi sabilillah, orang yang menjadikan kenderaan kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alafahu wa rawthuhu wa bauluhu wa zakara ma syaa. Maka Nabi kata,
Kalau kita bagi unta pula, kuda tu makan, minum. Bila kuda ni makan, bila kuda ni minum, lepas tu dia berak, dia kencing, semua tu dikira belaka dan diberikan pahala. Sebab kuda ni kau sediakan untuk berjihad fi sabilillah. Macam sekarang ni kenderaan lah, kan? Motor besar, kau ada motor besar kan? Lagi siapa? Ni geng-geng motor besar dekat Taqwa ni bertahan juga. Dia kena ada tim motor At-Taqwa. Kan macam tu. Jadi motor yang Allah bagi dekat korang tu, buatlah kebajikan, kan? Contoh rombongan pergi rumah anak yatim ke, rombongan pergi tengok rumah pondok terbakar ke, kan? Rombongan buat benda-benda yang ada manfaat. Maknanya kalau kita buat satu geng tu, geng Superbike ni, biar ada membanggakan Islam. Geng Superbike, kan, tapi membanggakan Islam. Bila kau parking kat mana-mana, orang nampak kau punya orang kata title Islam kau tu, membanggakan, menyeronokkan. Jadi itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang ada Superbike tapi layan seorang-seorang, ataupun ada geng juga, geng tak sembahyang bang. Ini tak ada manfaat. Ni dia nak geng yang jenis jaga sembahyang. Itu ada manfaat. Jadi kalau zaman dulu taik kuda, kencing kuda, kan. Kalau zaman sekarang minyak kuda pula minyak motor minyak motor, kan. Dia punya minyak hitam, minyak petrol, kan. Sekali kau start, contohlah nak pergi Sorong, minyak tu semua dikira belaka pahala tu. Kau jangan main-main. Ni motor besar dia duduk kat rumah, bawa motor kapcai, tawaduk ustaz, riak. Tunjuklah, jangan tawaduk sangat. Nanti kena tanya kat akhirat, tak lepas nanti. Jadi kena bawa sampai parking 8 biji, macam tu. Barulah menginsafkan, kan? Maknanya bukan nak tunjuk, bukan nak tunjuk, tapi aku guna ke rumah Allah, aku guna ke majlis ilmu, kan? Aku guna untuk konvoi menegakkan perjuangan Islam, kan? Besut dah seorang meninggal dah ni, kan? YBBN. Tak lama lagi nak pilihan raya kecil, buat konvoi ramai-ramai, tolong support perjuangan Islam kat sana, tunjukkan Islam tu hebat, barulah dapat pahala. Gitu. Farasul lirrahman. Yang kedua, wa farasul lisyaitan, kenderaan untuk setan. Kuda, motor, kereta untuk setan. Fallazi yuqamaru au yurahinu 'alaiha. Orang dulu dia ada kuda tapi dia buat berjudi, lumba kuda, kan? Ada orang suka tengok lumba kuda berjudi. Kuda ni bertaruh, mana lagi laju. Ini kuda setan, Nabi kata. Ataupun ada motor besar buat lumba haram, kan? Tahu belaka. Ataupun bawa awek, kepit baik punya, pegang kuat-kuat je. Abang janganlah laju-laju. Kita pun suka sangat, kan? Kau mampus baru kau tahu, masa awek pegang tu tak ingat Allah. Bila nampak lembu, Allah! Nampak lembu pun nampak Allah. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi siapa-siapa yang nak bawa motor laju ni, bertemulah dengan jemaah session Taqwa ni. Dia ni semua ada pengalaman-pengalaman yang mengerikan. Jadi elok talaki dengan dia orang tu, talaki dulu. Cara pegang macam mana, kona macam mana, berzikir pada Allah setiap minit macam mana, ingatkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatkan kematian macam mana, kan? Sebab bawa motor ni risikonya amat tinggi. Kan baru-baru ni ada yang belasah lembu, kan, sampai terburai perut lembu. Kau tahu punya laju gila motor tu. Apa nama motor tu? Yakuza? Apa namanya? Yabusa? Macam tu terror, Tengku terror juga, Tengku. Kan nama pun Yabusa, tak apa-apa, tak reti aku nak nyebutnya. Gila Syekh, kan? Mana kalau lembu nampak tu, lembu kata mati dah. Belum kena lagi, lembu kata alah, memang mati tu je, hancur bu, na'udzubillah min zalik. Kadang aku pelik juga kenapa lewat motor laju sangat macam tu, kan? Bayang kalau kereta bawa 180 pun dah lain macam. Ni motor. Gila. Jadi orang muda-muda jangan bawa motor laju, sebab tenaga korang nak digunakan untuk perjuangan Islam. Tu kena ingat.
Tapi kita doakan jugalah supaya kawan kita selamat, insya-Allah. Amin. Jadi kalau orang ni ada kenderaan, zaman dulu ada kuda tapi buat judi, yurahin ni buat cagaran untuk berjudi. Ini semua kenderaan setan belaka. Ada motor bawa kapal, ada kereta bawa pergi tempat maksiat. Ini semua kenderaan setan belaka. Wa amma farasul insan, adapun kenderaan manusia, makna diberikan pahala juga. Fal farasu yartabituhal insanu yaltamisu batnaha, kenderaan dia gunakan kenderaan ini untuk mencari rezeki. Jadi orang zaman Nabi dulu ada dua kan, satu kuda untuk perang, satu kuda untuk mencari rezeki, gitu. Jadi kenderaan yang Allah bagi pada kita guna untuk mencari rezeki. Fahiya sitrun min faqr, maka kenderaan ini merupakan penutup kepada kefakiran kamu, dapat pahala juga. Ada satu cerita dekat sini, an Abi Shumasata anna Muawiyah bin Khudaij marra ala Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari Muawiyah bin Khudaij lalu kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa qa'imun inda farasin lahu. Masa tu Abu Dzar ni berdiri dekat tepi kuda dia. Abu Dzar ni macam bercakap dengan kuda ni. Fasa'alahu, lalu kawan yang bernama Muawiyah ni tanya, ma tu'aliju min farasika, kuda tuan sakit apa? Kuda tuan ada masalah apa? Faqal, inni azunnu anna hadzal farasa qad istujiba lahu da'watuhu. Abu Dzar kata, aku rasa kuda aku ni Allah dah makbulkan doanya. Kok mana pula? Aku rasa kuda aku ni Allah dah makbulkan doanya. Lalu kawan ni tanya, wa ma du'a'u bahimatin minal bahaim, binatang pun ada doa juga ke? Adalah, dia kata. Qala, Abu Dzar kata, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, ma min farasin illa wa huwa yad'u kulla saharin fayaqul Allahumma anta khawwaltani 'abdan min ibadika wa ja'alta rizqi biyadihi faj'alni ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa waladihi. Oh gitu. Oh, kuda ni Abu Dzar kata dia berdoa setiap waktu sahur, ya, waktu orang bangkit sahur tu lah. Mana binatang ni dia qiyamul lail, tuan-tuan. Jadi kita kalau tak qiyamul lail, malu dengan kuda kita ni. Jadi kuda ni akan berqiyamul lail, dia akan berdoa, Allahumma, ya Allah, anta khawwaltani 'abdan min ibadika, engkau telah menjadikan aku ini dimiliki oleh seorang hamba daripada hamba-hamba engkau. Wa ja'alta rizqi biyadihi, dan kau takdirkan aku mendapat rezeki dengannya. Mana aku ada tuan, kuda ni kan, kuda ni ada tuan, bawa dia pergi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Faj'alni ahabba ilaihi, rupanya kuda ni ada perasaan. Betul kan, macam kenderaan kita kan. Dia kata apa tahu? Ini Abu Dzar punya riwayat, bukan, saya tak pasti ni bukan hadis Nabi. Ada hadis Nabi ada. Tapi ni Abu Dzar yang cakap. Faj'alni, maka jadikan aku. Kuda tu lah, bukan aku. Kuda tu. Maka jadikan aku, ya Allah, ahabba ilaihi, yang paling dia sayang daripada keluarganya, hartanya dan anak-anaknya. Oh gitu rupanya. Ada perasaan datang tu, oi. Dia minta supaya Allah Ta'ala jadikan dia disayangi oleh tuan dia. Jadi kita ni kena, apa orang kata, menyayangi binatang. Kalau kita ni ada pesen macam tu lah. Kan orang cakap kan, benda ni tidak, aku pun tak tahulah. Kalau kita dah lama pakai kereta motor tu kan, nak jual kan, tiba-tiba merajuk dia, sakit tu sakit, biasa kena kan. Aku biasa kena dulu kan aku pakai kereta kebal kan, kereta Proton tu, baru mengada-ngada nak jual tu, dia punya sakit, ya Allah, lemah jantung lah, kencing manis, darah tinggi, tak jantung sumbat, pening boleh, padahal tak ada benda pun. Sebelum tu sihat walafiat kan. Sekali kita mula mengada-ngada nak jual tu, dia punya apa benda tu, nak malam aircon rosak, radiator bocor, ada je PL dia tu. Lepas tu kena langgar, ada je.
Oh, rupa-rupanya dia berdoa, rupa-rupanya ya. Ini kereta tak adalah doa kan, tapi binatang berdoa. Cuma jangan melampau-lampau lah. Kadang kita sampai pegang jadi akidah. Jangan tak ada. Pasal kereta ni bahaya ni. Kau kata macam tu berat pula kita nanti kan. Jual aja lah. Wa an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, innahu laysa min farasin arabiyyin illa yu'zanu lahu ma'a kulli fajrin yad'u bi da'wataini. Nabi sebut, tidak ada seekor kuda pun daripada kuda-kuda Arab kecuali setiap kali azan waktu fajar, waktu subuh, dia akan berdoa, Allahumma innaka khawaltani man khawaltani min bani adama faj'alni min ahabbi ahlihi wa malihi ilaihi. Ya Allah, Engkau menjadikan aku dimiliki oleh anak-anak Adam ini, maka Engkau jadikan aku harta yang paling dia sayang. Ini doa binatang. Okey, seterusnya Allah Ta'ala berfirman akhir sekali, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Dan apabila mereka orang-orang kafir janahu lisalmi, cenderung kepada perdamaian, fajnah laha, maka hendaklah kamu cenderung kepada perdamaian wahai Muhammad, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ni panjang ceritanya, dia ada berkaitan dengan kerjasama politik, dia panggil tahaluf siasi, ya. Apabila musuh ataupun tak kira musuh tak musuh, mereka cenderung kepada perdamaian, maka Allah kata fajnah laha, maka ikutlah perdamaian itu, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung lagi berkenaan dengan perkara hukum hakam yang berkaitan dengan tahaluf siasi dan syarat-syaratnya, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Walillahil hamd.